Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu di penghujung tahun 2022 ini, penting untuk kita teliti apa yang telah sorotan menyorot kembali apa yang berlaku sepanjang tahun ini. Dan juga apa yang boleh kita jangkakan pada tahun hadapan. Sudah tentu dalam perniagaan, banyak perkara-perkara yang perlu didepani oleh para peniaga, pemain industri terutama di bidang peruncitan. Kita tahu dengan kenaikan inflasinya namun masih lagi terkawal pada ketika ini, dan sudah tentu dari segi stok barangan banyak perkara-perkara, dan kita tidak boleh lupa berkenaan dengan isu pindaan, pelaksanaan kepada pindaan Akta Kerja 1955. Dan sudah tentu untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut, saya berbesar hati pada sebelah pagi ini bersama dengan saya di studio Dato' Amir Ali Maidin, Penasihat Persekutuan Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA, yang juga Pengarah Urusan Maidin Mohamed Holdings Berhad. Datuk, terima kasih sudi hadir ke Astro Awani pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap soal cabaran dalam perniagaan dan juga melihat kepada pelaksanaan Akta Kerja, ini satu perkara yang cukup penting. Pada September, kerajaan pada ketika itu mengambil keputusan untuk menangguhkan sementara pelaksanaan pindaan kepada Akta Kerja 1955 ini dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk pemain industri. Waktu itu antara alasan yang diberikan adalah proses pemulihan sedang dilakukan. Para usahawan yang peniaga ini sedang melalui proses pemulihan yang begitu kritikal selepas melalui badai COVID-19. Kini kerajaan baru menterinya telah pun membuat keputusan bahawa tiada lagi berdolak dalih, 1 Januari dikuatkuasakan pindaan ini. Komen, Datuk. Kenapa nak cepat sangat? Okey. Kita sebetulnya menteri-menteri baru, dia belum memanggil stakeholders. Dia tak panggil lagi. Kita dah hantar surat pada menteri, kata dengarlah cerita kita dahulu. Tak salah, pemindahan tu ada, and it will be effective one day lah. Tetapi saya rasa yang mustahak sekarang ni kan, pemulihan sedang berlaku. Kita sedia maklum, inflasi, barang naik harga, telur dah tak ada, ayam naik harga, tepung pun kekurangan, gula pun dah kurang sekarang. Okay? So ada banyak barang yang mahal, roti canai pun mahal. Okay? So there's the inflation process. Dan objektif utama Perdana Menteri kita is cost of living. Kita tak nak memastikan cost of living itu tak naik. Don't you think, does the minister think, pemindahan ni, kalau akta ni, pemindahan ni, kalau diimplementasi 1st of January, will it not affect inflation? Will it not affect inflation? Saya rasa pertama ni kan, kita kat Malaysia ni biasanya lah, kita nak ikut negara maju. Baguslah tu. Nak ikut negara maju in terms of semua barang nak ikut. Tetapi kita ni negara membangun. So janganlah kita gunakan kriteria negara membangun, and they are suffering now. Kita semua tahu. Okay? Kita pula nak memasuk dalam lubang yang sama tu. Saya rasa it's not the right time. Kita sabar sikit. Extension yang diberikan tu baru 6 bulan, bukan 6 tahun. So industry players kata yang pertama, kita sabar. Sabar sementara. Okey, bagilah lagi setahun 2 tahun, insya-Allah this COVID will go off. Kita akan balik kepada in terms of business activity dan naik balik. Itu nombor satu. So jangan kita nak gunakan kriteria negara membangun untuk negara maju untuk negara yang sedang membangun. Kriteria pertama. Yang kedua ni, kita kena tengok competition among our countries. Kita punya neighbour ni, ASEAN. Vietnam pun dah ikut ke? Thailand ikut ke? Indonesia macam mana? Kita ni a manufacturing hub kat Malaysia ni. So kita ada competition ni. Macam perniagaan ni, kita ada competition. Jangan kita membuat sesuatu di Malaysia di mana we will become less competitive compared to Vietnam, Indonesia, China, India. Our ASEAN neighbours ni, jangan kira Singapura. Itu dah negara maju. 3 kali lebih. Dia punya productivity pun very high. Kita productivity is very low. I think these are the two most important criteria kita kena tengok dulu.
Lepas tu akta ni, nombor satu ni, bila kita nak buat sesuatu kan, kita buat perlahan-lahan. Kita jangan bagi shock kepada industri. Okay. Yang utama sekali ialah overtime. Gaji daripada 2,000, sekarang ni gaji 4,000 ni dapat overtime. Ya. Maknanya, lebih kurang semua pekerja akan dapat overtime. Semua mid-tier yang dapat gaji 4,000 akan dapat overtime. Especially dalam sektor runcit lah. Sektor runcit pasal mereka terpaksa kerja. Ya. Operational hours mereka bekerja. Ya. Supervisor kita semua ni gaji lebih daripada 2,000. Ya. So mereka semua akan dapat overtime. So that cost untuk Maidin saja. Maidin satu pemain yang kecil di Malaysia ni. 1 bulan 1 juta. 1 bulan. Saya tanya kawan seorang lagi yang hypermarket dan apa orang kata departmental store, kos untuk mereka 1 bulan 4 juta. Just imagine this cost. Siapa akan ambil absorb the cost? Bukan peniaga. Akhir kata kita akan pass the cost to the consumer. Ya, betul. By way of naikkan harga barang lah. Pasal margin tu kena sama. So itu satu. That is tremendous cost. Yang kedua ni 8 jam tu jadi 45 jam sekarang. Masa bekerja dah sebelum kita bagi overtime ya. So sekarang ni kita orang ni kan pakai 8+1 kan. 8 jam, 6 hari orang bekerja 48 jam. Ya. Sekarang kita dah tukar 45 jam. 3 jam tu automatic overtime. Ya. Melainkan kalau kita nak Malaysia pun jadi macam negara maju, kita tutup, buka lambat. Macam ada negara-negara bila kita pergi ke Eropah kan, dia pukul 5 dah tutup. Kan? Buka pukul 10. Tapi kita tak nak. Kenapa kita nak mengikut mereka? Kenapa? We have a vibrant economy. Yang ketiga tu maternity. Sekarang 60 hari. Nak tukar 98 hari. I mean, in terms of practice, kita kata baguslah tu. Bagus. Tetapi saya takut apa? This will put our women labour force to a disadvantage. Okay. Macam seorang employer, majikan employer kata, alah kalau ambil seorang lelaki, tak payah cuti 3 bulan. Ini kena bagi dia 3 bulan. I mean, nak kata, memanglah it is fair, mereka mengandung. Tetapi kita tak nak pula they be put to a disadvantage. Okay, we have to be very careful. Kemungkinan itu Kemungkinan akan jadi. Walaupun kita kata, majikan akan kata, we are very fair to all employees, bukan salah ibu mengandung. Kita memang jaga. Tetapi belakang dia, kita tak tahu. Multinational ke, SMEs. SMEs kita, 90% of our economy itu SMEs. Okay? Mereka ada 10 pekerja je. 10 kerja. Katalah seorang tu mengandung, ambil cuti. Dia kena dapat replacement. Kan? Replacement cost. This become another cost. So ini pun susah. Lagi satu, ada paternity leave. Ayah pun nak bercuti. Okay? Dulu 3 hari. Sekarang 7 hari pula. 7 hari, tak salah bercuti. Untuk kita ni, nak bercuti 90 hari ke 120 hari pun tak apa. Ambil cuti lah. Cuti tu dah ada. Kan Malaysia ni kita ni banyak bercuti. Menang bola pun cuti. Election pun cuti. Semua bercuti-cuti aja. Ni bulan ni pun berapa dah cuti dah. Kan? Tak habis-habis dengan cuti. Datuk menyebut berkenaan dengan kos tadi. Dalam memulakan perbincangan tadi, Datuk menyebut berkenaan dengan kos. Bagaimana mungkin kita nak memahami dari segi kos yang mungkin didepani oleh pemain industri, sebagai contoh dalam sektor runcit. Pertamanya, melihat kepada cabaran global 2023, Datuk minta hold juga cabaran dari segi kos, cabaran dari segi kemungkinan kemelesetan ekonomi pada 2023 dan sebagainya, proses pemulihan. Bagaimana Datuk boleh jelaskan ataupun memberi pemahaman kepada mereka yang di luar sana untuk tahu bahawa okey, ini adalah realiti sebenar yang sedang dilalui oleh pemain industri, terutama dalam sektor runcit, Datuk? Tak, untuk saya ni kan, kita nak guna satu kriteria negara maju. Bila kita dah maju, kita guna kriteria tu. Okey? So, bila Malaysia akan jadi negara maju? Wawasan 2020. Original. Okey? Sekarang 2030, saya dengar 2030. Okey? So bila kita dah jadi negara maju, there's a criteria for that. Okey? Barulah kita gunakan. Sebab cost. This cost is tremendous. Saya kata barang akan naik harga. Semua barang naik harga.
Dah lah sekarang dah naik harga. This is an added cost. Jangan lupa, tarif, electricity tariff akan naik. Commercial. Itu lagi satu cost. Okay? So sekarang ni, kerajaan sekarang ni sedang tambah cost pada peniaga dan jangan ingat, peniaga-peniaga ni boleh accept that increase in cost. Mereka akan pass the cost atau mereka akan tutup perniagaan mereka. Yeah. So, that cost is tremendous. So consumer lah yang akan absorb. End of the day, consumer. Consumer akan absorb semua ni. Okay? Memang saya kata jangan bagi subsidi, kurangkan subsidi, bagi subsidi sasar. Betul. Ya, Okay, kita buat subsidi sasar. Tetapi barang ni akan naik harga. So jangan marah-marah pula lah. Kenapa mahal? Dia akan mahal. Because this cost is tremendous. Macam itulah. Sekarang untuk just this employment naik ni, cost untuk kita, cost gaji akan naik 12%. Okay. 12%. So that 12%. So cost gaji tu 12% and gaji tu is about 8 to 10% of our overhead. Okay. Total overhead. So 12% per annum. Maksud untuk per head per annum. Per head per annum. Okay, but 12% is a lot. Per month. Per month. Okay. Dulu kalau kita belanja 10 juta, sekarang kita akan belanja 12 juta. Okay. So that cost will go to the barang. Easily 2-3% barang akan naik. 2-3%. And kita tahu lah inflasi sekarang berapa kan. Barang-barang betul-betul mahal sekarang. So saya rasa untuk sekarang, marilah kita sabar. Kita dah minta menteri panggil kita. Dengar cerita kita dululah. Janganlah jadi menteri yang kata, we will implement. You don't listen to one side. Of course, from the employee side, memang nak semua. Kita pun tak nak menyalahkan mereka. Betul, kalau saya pun employer, saya nak bagi semua. Nak naikkan gaji, nak bagi cuti banyak-banyak. Work-life balance. Okay, hari jadi saya pun saya nak bagi cuti kalau boleh. Kan? Tetapi end of the day must be a balance. Okay? So saya harap kerajaan will look at it carefully. Sementara mendengar, dapat fakta-fakta daripada industri, maybe extend for another 6 months dulu, dengar cerita dulu. Calculate, saya faham, we must have a balance. Orang meniaga kata, memang akan kata jangan. The employee kata nak kan. So there's always a balance. So kita sabar sekejap. Datuk memberi bayangan ataupun cadangan supaya kerajaan meneliti ataupun melalui separuh pertama tahun hadapan terlebih dahulu melihat kepada keadaan global ekonomi semasa. Correct. Because yang kita tahu ekonomi 2023 ni is supposed to be quite tough. Quite tough. Dan kita don't have advantage. Kita bukan ada orang kata a printing machine of money kan. Kita ni pinjam duit. We are on the deficit. So kalau kerajaan deficit, satu masalah besar. Jangan peniaga pula defisit. Peniaga nak pinjam duit kat mana? Bank pun, yalah kita tahulah, fair weather bankers kan. Bila maju dia nak bagi duit lagi. Bila kita nak dia tak bagi. Itu biasalah. Okey, Datuk, antara perkara yang disebut ataupun dalam pindaan ini yang perlu kita telitikan adalah berkenaan dengan dari segi pengurangan waktu kerja. Saya suka membincangkan isu pengurangan waktu kerja terutama dalam sektor runcit. Saya difahamkan sektor runcit kalau 48 jam itu sebelum ini 6 hari bekerja, 8 jam sehari itu memudahkan di peringkat pengurusan dalam menentukan tempoh waktu kerja. Tetapi apabila turun kepada 45 jam ini, mungkin ada justification. Is it doable? Bagaimana nak dilakukan itu? It's not doable because nombor satu, tak cukup pekerja kat Malaysia kan. Memang susah nak dapat pekerja kat Malaysia. Kita punya foreign labour policy pun sekarang dah flip-flop pula. Sekarang kena pergi approval from pengarah labour, lepas tu pergi kat KDN. Lepas tu kita dipandai, kita panggil one stop center. Saya tak tahulah berapa stop tu, tapi kena pergi sini, lepas tu pergi balik saya tak tahu. Okay? So it's a one stop center which has become already two stop. Okay? Itu satu masalah yang besar. Okay? So ini semua dan proses is not very clear. Tak dapat lagi pekerja. Ramai yang kita minta. Memang Perdana Menteri kita kata dalam 3 bulan ni kita memastikan betul. But operationally tak dengar apa pun lagi. Belum dapat lagi approval lagi apa pun. So this is going to become a big problem. Lagi satu yang tak mention tu cuti sakit. Cuti sakit. Sebetulnya dulu cuti sakit tu bila kita ambil MC, lepas tu bila kita masuk hospital, hospitalization, kita boleh net off.
Okey, jadi kalau dah ambil cuti sakit 10 hari contohnya, 10 hari cuti sakit, masuk hospital, katalah 50 hari, dah 60 hari lah tu. Dah cukup. Tapi sekarang, hospitalization tu 60 hari. So, seorang pekerja, katalah tak sihat, dia boleh ambil cuti 22 hari. Yang dah kerja 5 tahun, cuti sakit. Lepas tu tambah lagi 60. So, kita kena bayar untuk 82 hari gaji. So, betul dia sakit tu dia sakit lah. I'm not denying dia sakit. Betul. Tapi kita bukan cakap pasal sakit ke tak sakit. Dan people are honest. Dia sakit tu sakit lah kan. Apa nak buat kan. Bukan salah dia. Orang tak nak sakit. Betul. But the cost to the business is going to be very high. Yeah. The cost to business. So I think kalau kita tambah all this cost, maybe the net cost to the business might go to 3 to 4%. Yeah. So when you go 3 to 4%, barang akan naik lagi. Beside the normal inflasi, barang global economy, barang naik harga lah, shortage of supply, banyak cerita tu cerita lain. Ada orang kata kalau tak cukup, kalau harga naik jangan makan ayam kan. Tapi itu supply and demand teori yang tak logik untuk saya sebab as necessity kita kena makan. Kalau kata kondo naik harga, jangan beli kondo akan turun harga. Itu betul, demand dan supply. Tapi bila kita cakap pasal barang asas, you have to be very careful. Tak makan, nak makan apa? Takkan nak makan rumput pula kan? So ayam kena makan, telur kena makan because this is basic, the cheapest source of protein. So kadang-kadang all these are inflationary. So kita tak nak inflasi kat Malaysia jadi macam orang kata kat Sri Lanka ke, macam jadikan negara-negara yang lain 20%, 25%. This is going to be very difficult. Macam gaji di Turkey dinaikkan 55% because inflasi mereka tinggi. Which is very dangerous. This cycle if not broken, it can be very very dangerous cycle for Malaysia. Datuk, antara perkara yang Datuk sebutkan tadi adalah apabila kos meningkat, sama ada Datuk memberi dua option tadi, iaitu consumer, pelanggan itu yang akan absorb, menyerap peningkatan kos. Kedua, mungkin syarikat itu ataupun perniagaan itu akan ditutup. Adakah itu memberi bayangan yang lebih kritikal kepada sektor industri perniagaan di terutama PMKS di negara ini pada tahun 2023? Bagaimana kita nak membayanginya apabila kos-kos ataupun peningkatan harga barang yang dijangka akan terus meningkat di samping faktor luaran di peringkat global dan sebagainya, Datuk? Tak, dia macam ni. Sebetulnya ini beyond Malaysian capacity. Ini global ni, global. So eloknya apa-apa shockwave yang kerajaan nak bagi pada kita ni, shockwave ni pelan-pelan. Jadi kalau macam kita kena electric shock, kalau kena macam tu tak matilah. Kalau kita kena kuat sangat tu mati terus. So kalau kita nak tu shockwave tu sikit-sikit. So buat satu-satu. Contohnya maybe untuk kita nak comply with ILO, maternity leave tu yang 60 pada 19 kita lepaskan untuk tahun ni. Okey, laksana dulu. Okey. One by one. Dia menteri kata ILO tu yang tu aja. Gaji wages ni saya rasa is different. It is wage. Okey. So kita lepaskan because daripada pekerja, kalau Maidin 6,000 pekerja, berapa orang mengandung kan. Jadi okey, maybe that cost kita boleh ambil. Untuk SME maybe it's going to be tough. So lepas satu dulu. So kita win-win lah. Lepas satu. Lepas yang kedua, lepas dah 6 bulan tengok macam mana tu. Okey, yang 48 jam tu maybe kita tengok 45 jam macam mana. So 3 jam overtime kita pun adjust sikit. Shock juga. Marah juga tapi adjust sikit. I think the last should be yang 2,000 sampai 4,000 tu jangan. Tahun ni jangan buat apa-apa. Tahun depan 2,000 maybe buat 2,500. Lepas tu 3,000, 3,500. So pelan-pelan. So peniaga ni pun semua boleh adjust. Yang membagi extension 6 bulan tu is hardly extension. Lagipun with the new government, I think the new government with new policies, nampaknya ada policy yang bagus, transparency, zero corruption, zero tolerance for a lot of things. I see it's a positive thing for the country. So kalau kita tengok all these things in a positive manner, saya sebagai majikan pun kalau boleh nak ikut semua akta-akta ni. I mean, it's good for the employee. Kita pun nak employee kita happy. Which employer doesn't want the employee to be happy? Kita pun nak. So I think jangan salah faham majikan. Jangan salah faham majikan. Kita semua nak employee kita happy, but let's be fair. It's better to have what you have
daripada kita tak ada kerja nanti. Unemployment can become a very big issue. Kata kita become very choosy, very difficult, then employment can be a very difficult job, and we don't want, kita tak nak apa yang terjadi sekarang kepada negara-negara membangun. Yang negara maju sekarang, they are in a very bad state. They are on orang kata borrowed money. And kita tak nak jadi negara yang macam negara maju nanti akan jadi negara miskin pula. Ya. Bercakap dalam pengurangan waktu bekerja juga, saya menarik untuk membawa perbincangan kita melihat kepada pertambahan pekerja dalam menangani isu ini. Pandangan Datuk, apabila tempoh bekerja kurang, wujud kemungkinan untuk pemain industri, peniaga dan sebagainya, majikan ini untuk menambah bilangan pekerja. Adakah itu kemungkinan yang boleh dilaksanakan? Masalah sekarang ni kita nak tambah, tak ada pekerja. Tak ada orang. Because certain industry, macam kalau kata kita di Maidin ni, kalau kat pejabat, office environment, semua orang nak kerja. Kita dah cukup dah. Lebih pada cukup. Pekerja di pejabat. Okay? Tetapi operasi ni, operasi, tak ada orang nak kerja. Pasal hari Sabtu kena kerja, Ahad kena kerja, malam kena kerja, nak dating tak boleh. nak pergi pakai fancy baju pun tak boleh, kena pakai uniform, t-shirt kan. Sama-sama dengan kerja kat kilang kan, dia kena kerja masa cuti, nak cuti raya pun susah, because untuk raya untuk kita is peak time. Untuk manufacturing pun sama sekarang ni kan, capacity. So mereka nak kerja. Dan a lot of industry, saya baru balik pada Penang, tengok biasanya kalau cuti ramai kan, tapi sekarang tengok di kedai-kedai Maidin pun tak tengok, tak nampak foreigner pula. Mana dia orang? Semua orang kerja overtime. Because manufacturing, there's a shortage of workers. So all this is the cost. So bukan kita tak nak dapat pekerja, tak ada pekerja. It's a global phenomena. Mana semua pekerja hilang lepas COVID kita pun tak tahu. Tapi tak ada pekerja sekarang. So this is going to be very tough. Gaji pun lebih. Walaupun minimal gaji 1,500, orang kita duk bayar kat luar ni 2,000, 2,500, 3,000. Kat hotel-hotel pun tinggi gaji dia orang. Duduk kat hotel pun dia tak bersih bilik sampai pukul 4. Okay. Tak ada pekerja, dia kata. So itu realiti antara perkara yang perlu dilalui pada ketika ini untuk pemahaman penonton. Dan respon Datuk melihat kepada berbalik kepada pindaan akta kerja ini. Datuk bersetuju supaya ianya dilaksanakan secara berperingkat. Betul. Ya. Maksudnya secara umum, secara dasar Datuk bersetuju pindaan tersebut. It's good both sides. It's good. Yeah. It's good for the employer, it's good for the employee. Because kita pun nak employee kita kerja pada masa yang tepat, dapat cukup rehat. It is very good for them. Mak dapat jaga anak dia sampai 90 hari. Kita understand. Maybe our parents, we are also grandparents. Kita pun faham. Bukan kita tak faham. Ya. Tetapi ianya perlu dilaksanakan secara berperingkat satu persatu. Okey, bercakap soal pelaksanaan secara berperingkat satu persatu, apa perkara yang perlu dibawa dalam perbincangan oleh pihak persatuan dan juga kementerian? Perkara penting yang mungkin yang ini perkara paling penting yang perlu kita hold dahulu. Jangan laksanakan dulu, kita hold terlebih dahulu, kita bincang bersama dengan kementerian. Ini pula perkara yang kita boleh laksanakan seperti Datuk katakan maternity leave dan sebagainya. Apa perkara paling crucial yang perlu dibawa paling perbincangan? Paling crucial tu yang overtime tu. Yang 2,000 tu sampai 4,000. Overtime. That is the massive cost. The most difficult because 2,000 sampai 4,000 dan itu yang 12% Datuk sebutkan tadi. Yes, because that one tak logik. Because kerja mereka ni kan, mereka ada kerja, kita berikan dia kerja, because ini bukan kerja yang kat bawah tau. Ini dah 2,000 ni dah jadi supervisor level. So supervisory level, dia ada KPI mereka dan mereka patut habiskan kerja mereka. Sekarang mereka pula akan melambat-lambatkan untuk mendapatkan overtime. Mesti kadang-kadang overtime ni kan pekerja kadang-kadang dengan sengaja buat kerja slow pula. Dah lah sedia maklum ya, productivity kat Malaysia ni memang very low. We have to improve productivity. Kita nak pakai teknologi untuk improve productivity. But it's not so easy. Kita pun pakai macam self scan kat cashier kita pakai self scan. Tapi ramai tak nak pakai itu. Dia semua nak pergi kat cashier juga. So that change of process will take ambil masa. Dan kita pun suka di service. Kita nak service industry. Kita jangan nak jadi robotik.
kita pun marah bila kita angkat telefon, hold on, press 1, press 2, kita nak cakap dengan orang, Kita ni kadang-kadang ni nak jadi satu robotic country. Janganlah, kita are emotional human, Interaction tu ada. We must have the culture of taking care. Kita tak nak jadi macam Singapura. Ibu bapa kita umur 65 duk kerja kat airport, duk kerja kat restoran, duk cuci pinggan. Kenapa? Is that what we want? It's the wrong culture. Culture kita mengajar kita untuk menjaga ibu bapa kita. Saya pergi ke airport kat Singapura, kadang-kadang nak makan makcik tu 65 tak angkat tray tau. Tak apa makcik, saya angkat tray makcik. Kita tak sampai hati. Because our culture is different. We're not a Western culture tau. Datuk, mungkin ada permintaan berbaki lebih kurang dalam 5 minit perbincangan kita ini. Permintaan kepada pihak kementerian menuju tahun 2023 bercakap soal pelaksanaan kepada pindaan Akta Kerja 1955, permintaan mewakili persatuan sendiri kepada Kementerian Sumber Manusia terutamanya. Saya kalau boleh, don't come up with policies without consultation with stakeholders. Ini bukan saja FMBA, even Federation of Manufacturers pun dah bagi tahu kan. This is a massive cost to the industry. So kita nak apa-apa pindahan yang kita nak buat, mari kita ada bincangan dengan stakeholders dulu. Dengar cerita kita. Lepas tu panggil MTUC, panggil union yang mana. Of course kita ada differing view. Tapi kalau kita duduk bersama, berbincang bersama, akhirnya the final result will always be better for the country. Kita ni semua ni buat apa pun untuk negara kita. Untuk negara kita. Kita ni orang Malaysia. Kita nak pergi mana lagi kan? Kita duduk kat Malaysia, makan kat Malaysia, hidup kat Malaysia, cucu pun akan membesar kat Malaysia juga. So it's a balance that is very important. So saya nak, bukan kementerian orang kata human resource saja, KDN ke KPDNH, KPDN sekarang, atau kementerian lain. Panggil kita. Jangan disegani. Panggil kita, berbincang apa polisi yang kita nak tukar. Okey. Jadi tak payah kita ada flip-flop policy. Cakap satu, esok kena tukar. Cakap satu, esok kena flip. Kita ni orang berniaga ni, apa yang kita nak tu clear cut policy, capacity. Jangan kacau orang berniaga kita, bagi kita berniaga. Okey. Pasal ada banyak masalah on the ground. Mesej ringkas Datuk kepada golongan pekerja pula yang mungkin memikirkan bahawa susahlah majikan ni, pindaan dah ada, kerajaan dah cakap buat je lah. Mungkin ada secara ringkasnya kepada golongan pekerja. Saya rasa pekerja kita, bila kita bagi tahu mereka penjelasan kepada mereka apa keuntungan syarikat. Okay? Kadang-kadang ada juga orang kata multinational atau syarikat besar yang untung kelebihan. Macam bank-bank, keuntungan tu bilion-bilion. Untuk mereka tak ada masalah. Saya rasa mereka ni ada lebih fleksibel daripada yang ni. Saya tahu syarikat yang bagi cuti 1 tahun. Ada juga. Okay, but that is big companies. Tapi what about the SMEs? Which is 90% of manufacturing capacity in Malaysia. What about those? So untuk kita ni, kita sabar, kita tengok majikan kita. Kalau majikan tu untung banyak, okeylah kan. Jadi jangan lupa keuntungan tu kadang-kadang ni kita kena simpan bila kita susah. Pasal bila kita susah nak potong gaji susah. Nak kurangkan overtime susah. Pasal mereka pun ada kos mereka. So untuk kita fair. We need the employees. As much as the employee need the employee. So it is to be a fair thing, work together for the better of the country. Dan makan duit halal saja. Baik, terima kasih Dato' Amir Ali Mahidin, Penasihat Persekutuan Persatuan Perniagaan Malaysia FMBA yang juga pengarah urusan Mahidin Mohamad Holdings Berhad. Terima kasih sekali lagi Datuk, cetusan idea pandangan Datuk. Sudah tentu penting juga untuk kerajaan telitikan, win-win situation, majikan perlu faham pekerja juga perlu faham majikan, dan kementerian juga perlu faham dalam kita mendepani pelbagai kemungkinan yang mungkin berlaku, cabaran sama ada dalaman maupun dari peringkat luaran pada tahun 2023. Baik, banyak lagi laporan perkembangan terkini akan kami bawakan dalam Niaga Awani selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini.